Perkongsian saya pada hari ini adalah berdasarkan Efesus bab 4 ayat 11 sampai 16. Dalam persediaan saya untuk berkongsi ini pada petang ini, saya menggunakan video khutbah sambungan kuasa yang disampaikan oleh Reverend Dr. Wee Boon Hak 2 bulan lalu sebagai rujukan. Izinkan saya baca petikan di bawah kepada anda. Efesus bab 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan dan benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkap pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16. Daripada nialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Seperti yang anda tahu, tiap-tiap bahagian badan kita bergabung bersama. Jari bercantum di tangan kita, tangan bersatu dengan lengan, bahu dan kemudian kepada badan. Begitu juga jari kaki kami menyertai kaki, paha dan badan. Dan dalam badan semua organ-organ penting yang berkaitan bersama-sama untuk bekerja secara serentak berikutan plan induk hidup. Tetapi bagaimanakah kita memastikan bahawa semua bahagian tubuh berfungsi dengan baik? Kami memastikan ini dengan makan makanan yang betul dan menjalankan kerja-kerja harian dengan menggunakan badan. Dalam erti kata lain, tindakan dalam melakukan kerja, permainan, berjalan, berlari dan sebagainya. Semua ini memberikan kita menjalankan yang diperlukan untuk mengekalkan badan yang cergas. Begitu juga dengan gereja. Bagaimanakah kita memastikan bahawa gereja sihat, bahawa ia ada melakukan kehendak Allah, Kristus yang adalah kepala gereja dan kami adalah badan?
Adakah saiz hadir gereja bahawa ia adalah sebuah gereja yang sihat? Adakah rakyat bekerja dengan baik antara satu sama lain? Atau ada rasa tidak puas hati antara pastor dan jemaah dan bertengkar sesama sendiri di kalangan pemimpin dan ahli-ahli gereja? Adakah pertumbuhan gereja berjuang dengan satu sama lain kerana iri hati dan kejahilan atau kemudahan yang tidak mencukupi dan sokongan? Cerita diberitahu gereja yang indah dengan kurang tempat letak kereta. Ahli yang memandu sentiasa dimasukkan ke dalam kesukaran untuk mencari tempat ke taman. Perkara-perkara yang menjadi lebih buruk apabila berapa ahli melompat giliran dan bunyi trompet tanduk mereka di antara satu sama lain. Terdapat contoh-contoh apabila dua ahli bergaduh dengan kuat kerana tempat letak kereta di gereja. Dan saksi awam ini tempat kejadian. Oleh itu, adalah sebuah gereja yang sihat. Reverend Wee mencadangkan bahawa dalam gereja yang sihat adalah setiap orang yang tahu tanggungjawabnya di dalam badan Kristus. Sebagai contoh, tugas pastor adalah untuk melengkapkan gereja, iaitu untuk memberi kemahiran dan pengetahuan kepada ahli-ahli supaya mereka memahami tanggungjawab mereka di kementerian dalam perkhidmatan. Dan tugas ahli adalah untuk menjalankan Kristian kementerian. Sebenarnya kementerian artinya perkhidmatan, servis Kristian. Tubuh Kristus berpendapat bahawa perkhidmatan Kristian membuat kerja-kerja di gereja, seperti menjadi pemimpin yang menyambut, ahli choir atau mana-mana perkara yang dilakukan di dalam gereja. Maka bagaimana dengan orang-orang yang membantu dalam bukan aktiviti gereja, seperti yang sukarela untuk membantu golongan yang memerlukan di pusat komuniti atau dalam organisasi sosial seperti membantu orang kurang upaya atau orang tua. Untuk menjawab soalan ini, kita mesti kembali kepada persoalan yang ketua gereja. Ia adalah Kristus, Anak Allah. Dan dia berhasrat bahawa kita melakukan perkara-Nya, membawa domba yang sesat kepada-Nya. Marilah kembali kepada analogi tubuh fizikal yang kita ada. Bagaimana setiap bahagian bergerak. Kita tahu tiap-tiap bahagian badan bergerak kerana ia diarahkan oleh kepala, otak. Sebaliknya, mengambil sesuatu kerangan kepala memberitahu untuk berbuat demikian. Kaki mula berjalan kerana otak menyuruhnya berjalan. Bagaimana jika badan itu enggan melakukan apa kepala memberitahu untuk melakukan? Ia menjadi tidak berfungsi atau perkara yang tak berguna atau sia-sia.
Kita memastikan bahawa semua bahagian tubuh berfungsi dengan baik dengan makanan betul. Dan begitu juga dengan gereja. Apakah keinginan Kristus? Apakah dia katakan? Yohanes bab 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di Matius bab 9 ayat 37, dia berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Adakah ini hanya komen? Tidak. Dalam Lukas bab 10 ayat 2, dia memberitahu mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Minta Tuhan tuaian oleh itu untuk menghantar pekerja ke dalam bidang tuaian beliau. Ini bermakna kita untuk pergi ke dalam bidang tuaian beliau, iaitu kita pergi ke dunia untuk membawa berita gembira kepada rakyat dan berita baik bahawa Yohanes bab 3 ayat 16, kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3, 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Adakah ini bermakna bahawa kita akan pergi ke China, ke Myanmar, ke Indonesia? Ya, jika kita mempunyai kesihatan dan cara-cara untuk berbuat demikian. Seperti tahun ini, sebagai contoh, kita mempunyai YUM, tahun misi, di mana golongan muda dan dewasa yang tua pergi ke pelbagai bahagian Asia untuk melakukan misi. Tetapi orang-orang yang tidak mempunyai kesihatan atau cara boleh melakukan misi di Singapura. Contoh, membantu golongan miskin dan memerlukan di sini dalam kejiranan mereka sendiri. Kita boleh hidup dengan kehidupan Kristian yang baik dengan hati yang memuji Tuhan. Inilah satu contoh kelakuan bagi jiran kita, dan kita bisa berkawan dengan jiran-jiran kita untuk mencapai keselamatan bagi mereka. Adakah bapa saudara yang masih belum percaya dalam Kristus? Adakah kakak yang memerlukan keselamatan? Mereka mungkin hanya satu pintu jauhnya saja, tetapi yang masih menjawab panggilan untuk berkhidmat dalam bidang tuaian. Bolehkah kita berbuat demikian? Saya yakin kita boleh sekiranya kita ingat bahawa Kristus, kepala kita, memanggil tubuh Kristus untuk menjawab panggilannya.
Adakah kita menentang atau kita berserah diri kepada kehendak-Nya? Sebagai penuntut, marilah kita menyanyi, Aku berserah.